Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada minggu ini untuk meneruskan sesi pembelajaran kita. Untuk minggu ini kita akan belajar konsep kecergasan iaitu bahagian kelenturan. Baiklah murid-murid, seperti biasa marilah sama-sama kita mulakan sesi pembelajaran kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah murid-murid, kita tengok objektif pembelajaran kita untuk minggu ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat melakukan senaman meningkatkan kelenturan. Yang kedua, murid-murid akan dapat mengaplikasikan konsep asas kelenturan. Dan yang terakhir, murid-murid akan dapat mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Jelas murid-murid semua? Baiklah. Kriteria kejayaan kita untuk pembelajaran minggu ini ialah berkemampuan mengaplikasi konsep kelenturan dan melakukan aktiviti fizikal yang dapat meningkatkan kelenturan dengan betul. Okey, murid-murid semua. Baiklah murid-murid, kita mulakan pembelajaran kita. Mari kita tengok definisi kelenturan. Sebelum tu, murid-murid boleh rujuk buku teks, muka surat 66 dan 67. Okey. Kelenturan dalam konsep kecergasan fizikal bermaksud keupayaan otot, sendi, tendon dan ligamen membenarkan anggota badan bergerak pada julat pergerakan yang maksimum. Biasanya, aktiviti fizikal yang meningkatkan kelenturan seseorang individu itu dilakukan semasa sebelum bersenam dan bermain. Maksudnya aktiviti yang meningkatkan kelenturan kita buat sebelum kita nak bermain dan selepas kita bermain. Apa agaknya aktiviti tersebut? Ya, aktiviti regangan. Okey. Macam dalam gambar yang cikgu letakkan pada slide cikgu ni. So, aktiviti regangan ni aktiviti yang bila kita buat dengan secara perlahan-lahan. Okey. Yang pertama, kita buat secara perlahan-lahan. Dan yang kedua, kita buat regangan kita ni dalam keadaan tidak melampaui batas ataupun tidak memaksa. Okey. Dan dalam tempoh masa 10 hingga 30 saat setiap pergerakan yang kita buat. Jelas? Kenapa regangan ni kita tak boleh nak buat secara tergesa-gesa? Kenapa kita kena buat secara perlahan-lahan? Kerana regangan ni kita akan melakukan aktiviti pergerakan kepada julat pergerakan yang maksimum. Sebab tu kita kena buat secara perlahan-lahan. Sebagai contoh, macam kamu nak luruskan kaki, macam dalam gambar. Okey. So, kita nak buat bahagian tersebut, kita akan bergerak pada julat maksimum. Maksudnya kita luruskan kaki dan kita regangkan. So, kalau kita buat benda tu dengan memaksa secara tergesa-gesa, boleh menyebabkan berlakunya kecederaan. Jelas murid-murid? Baiklah. Aktiviti fizikal yang melibatkan kelenturan seperti dalam rajah pada slide cikgu ataupun pada buku teks kamu, okey, dia lebih tertumpu kepada bahagian-bahagian otot yang besar ataupun otot yang utama. Okey, kita tengok
otot yang dalam otot besar ataupun otot utama yang terdapat dalam buku teks kamu. Okey, tengok muka surat 66 terlebih dahulu. Gambar yang pertama, otot deltoid. Okey, otot deltoid itu apa? Ya, otot bahu. Deltoid adalah otot bahu. Okey, yang kedua, otot hamstring. Otot hamstring. Kalau cuba kamu tengok. Okey, otot hamstring tu otot apa? Ya, otot paha pada bahagian bawah. Okey, jelas. Dan yang terakhir untuk muka surat 66, tengok gambar yang bawah tu, otot gastrocnemius. Gastrocnemius ni otot apa? Ya, otot betis. Okey. Okey, seterusnya tengok muka surat 67. Kita beralih pada muka surat 67. Otot-otot utama pada gambar rajah yang terdapat dalam buku teks kamu, muka surat 67 ni pula adalah seperti berikut. Okey, kita tengok gambar yang pertama, otot rectus femoris. Apa tu? Rectus femoris. Ya, otot paha bahagian atas. Tadi hamstring, otot paha bahagian bawah. Ini otot paha bahagian atas. Okey, kemudian otot rectus abdominis. Rectus abdominis ni adalah otot pada bahagian abdomen ataupun perut kamu. Okey. Seterusnya otot vastus medialis. Otot vastus medialis, otot bahagian otot paha bahagian sebelah dalam. Okey. Okey. Dan yang terakhir otot erector spinae. Itu otot apa tu? Otot pada bahagian belakang. Okey, otot pada bahagian belakang. Okey, kita ulang kaji balik bahagian otot-otot manusia yang dah kita belajar daripada tahun lepas, masa kamu tahun 4 dan yang kita belajar pada tahun ini. Okey, yang pertama, cuba tengok di sana, pectoralis major. Pectoralis major warna biru. Itu adalah merupakan otot dada. Okey, otot dada kita. Otot deltoid, yang macam dah kamu pelajari tadi, deltoid adalah otot bahagian bahu. Okey, otot bicep. Bicep adalah otot lengan bahagian ni, bahagian atas ni. Okey, lengan bahagian ni. Okey. Okey. Seterusnya, otot oblique. Otot sebelah otot abdomen tadi. Otot bahagian tepi lah. Okey. Quadricep. Quadricep otot paha. Yang besar tu. Okey, seterusnya tengok pada gambar yang sebelah kanan, tengok dari atas Okey, otot tricep. Tricep tadi otot lengan tapi bahagian bawah. Bicep tadi otot lengan bahagian atas. Tricep ni otot lengan pada bahagian bawah. Okey. Seterusnya otot latimus dorsi. Otot latimus dorsi, otot pada bahagian belakang yang sebelah kiri dan kanan tu. Biasa orang panggil kepak. Orang Melayu kita panggil kepak. Otot yang buat jadi kepak tu. Tu Okey. Gluteus maximus. Apa tu? Ya, gluteus maximus adalah otot bahagian punggung. Okey. Seterusnya otot hamstring. Ya, otot paha bahagian bawah. Dan yang terakhir gastrocnemius adalah otot bahagian betis. Okey. Dah semua? Baik. So, itu saja pembelajaran kita pada minggu ini. Kita belajar mengenai kelenturan yang berkait dengan otot-otot utama pada tubuh badan kita. Baik. Tugasan yang pertama. Okey, tugasan pertama, kamu perlu rancang satu rutin pergerakan regangan statik yang melibatkan otot-otot utama. Maksudnya kamu kena buat
kena tunjukkan pergerakan kamu buat regangan. Regangan yang kamu buat perlu melibatkan otot-otot utama yang dah kita belajar tadi. Okey. So, rakam video pendek rutin regangan yang kamu buat. Mohon bantuan ahli keluarga lah untuk nak merakam video kamu melakukan regangan. Yang keempat, lakukan aktiviti regangan bersama-sama ahli keluarga kamu yang lain. Kalau kamu ada adik-beradik, abang kakak ataupun adik-adik, boleh ajak mereka buat regangan bersama-sama. Okey. Dan hantarkan bukti tugasan menggunakan link yang disediakan. Okey, link untuk menghantar tugasan ni cikgu letak dalam arahan yang cikgu hantar pada WhatsApp dan Telegram grup kelas kamu. Jelas murid? Baik. Okey, tugasan yang kedua. Tugasan kedua, sila muat turun latihan menggunakan link berikut. Okey, cikgu sediakan link di situ. Kamu klik link tu dan kamu akan dapat gambar anatomi tubuh otot manusia. Okey. So, tanda dan labelkan otot-otot utama pada gambar rajah tersebut. Kamu dapat, bila kamu tekan link tu, kamu akan dapat gambar. So, kamu perlu print gambar tu dan kamu buat label dan tanda bahagian otot pada gambar tersebut. Kamu boleh rujuk buku teks ataupun video pembelajaran cikgu yang kita belajar tadi. Okey, so bila kamu dah siap tanda, kamu dah labelkan, kamu nak guna pensel warna, magic color, terpulang pada kamu nak bagi menarik. Okey, lepas tu lekatkan latihan tersebut dalam buku tulis PJK. Kan kamu dah print out, kamu dah buat, kamu lekat dalam buku tulis PJ. Ambil gambar latihan yang kamu dah siap buat tadi dan hantarkan tugasan menggunakan link yang disediakan. Macam cikgu cakap tadi, link untuk menghantar tugasan cikgu letakkan dalam arahan yang cikgu hantar pada WhatsApp ataupun Telegram grup kelas kamu. Okey. So, itu saja pembelajaran kita untuk minggu ini. Sebelum cikgu mengakhiri video pengajaran cikgu ni, cikgu nak mohon kerjasama daripada kamu semua untuk mengikuti sesi pembelajaran ni dengan mengisi kehadiran menggunakan link kehadiran. Okey. Link kehadiran ada dalam arahan yang cikgu hantar pada kamu. Dan hantar tugasan yang cikgu berikan. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe video channel cikgu ni sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.